Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda semua dekat di hati kami, keluarga Tanyalah Ustaz TV3. Baik, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi lagi satu rezeki yang telah dilimpahkan kepada kita, iaitu rezeki di awal pagi mata kita dapat melihat ayat suci Al-Quran. Kalaulah direnung-renungkan, masa itu adalah satu perkara yang sangat berharga, akan tetapi ramai yang mensia-siakan. Kita ada masa yang sama, 24 jam. Persoalannya, kenapa ada orang ada rezeki, ada masa dia boleh lihat Al-Quran, tapi ada orang begitu sibuk satu hari tak sempat untuk melihat ayat suci Al-Quranul Karim. Penonton, seperti biasa, hujung minggu adalah masa kita untuk berseronok dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi saya kira anda semua telah tahu tajuk perbincangan kita seperti biasa. Anda telah pun bersedia dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Jom kita sibukkan diri kita, insya-Allah. Perbincangan kita pada hari ini adalah tafsir dan juga taranum, dan fokus kita pada pagi ini adalah surah Az-Zumar. Penonton, anda boleh rujuk pada halaman 1224. Okey, kita akan fokus pada 3 ayat sahaja. Ayat 19, ayat 20 dan juga 21. Penonton, sebelum saya buka perbincangan meja akademik Tanyalah Ustaz, saya nak bagi satu analogi, satu perbandingan untuk kita fikir dan renung. Kita akan berlayar siaran kita 2 jam. Fokus kita hanya 3 ayat. Diriwayatkan kepada kita, zaman salaf dahulu, mereka hanya membaca 1 ayat, merenung, wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Mereka merenung, membaca, mengulang, hanya 1 ayat sehingga menangis. Kerana apa? Ada kefahaman di situ, ada kita katakan tusukan iman di situ. Hanya 1 ayat 1 malam. Saya mohon kepada anda, 2 jam saya bersiaran, pinjamkan saya fokus anda. Kita hanya fokus 3 ayat sahaja. Dan seperti biasa, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya panel undangan kita, tuan guru kita semua, Masya Allah, Tabarakallah. Saya persembahkan, saya tunjuk kepada anda Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, rindu sangat saya pada Da'i Nizar ni. Mudah-mudahan Ustaz sihat Ustaz. Alhamdulillah, setelah Allah Azza wa Jalla beri sedikit ujian kepada saya dan keluarga pada minggu lepas. Jadi alhamdulillah kuarantin telah pun selesai. Habis saya. Alhamdulillah, Nizal dengan asbab kita ikhtiar dah ambil vaksin termasuk booster, alhamdulillah. Allah Ta'ala berikan kesembuhan lah kepada kami ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penonton role model kita sebenarnya, sibuk walau macam mana sekalipun. Saya pun ada follow, jangan lupa untuk follow IG Ustaz ya. Kita boleh tengok bagaimana perkembangan Ustaz membesar, dan juga boleh dikatakan menjadikan Al-Quran itu adalah satu suasana dalam rumah sendiri. Hatta adik Anas pun ada baca Al-Quran, kesungguhan dan sebagainya. Seronok penonton. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulakan perbincangan, jom anda semua fokus. Jangan lupa untuk kita melakukan kebaikan di hujung jari. Anda boleh melakukan talian seandainya ada apa-apa nak tanya kepada kami di nombor 0377261603. Jangan lupa untuk like dan juga share Facebook live kita pada pagi ini, Tanyalah Ustaz TV3. Penonton, pinjamkan saya fokus anda, sama-sama kita tadabbur ayat 19, 20, 21 surah Az-Zumar. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها
لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه بنابيع ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. Ayat di dalam surah Az-Zumar ayat nombor 19 sehingga ayat nombor 21. Baik, Da'i Nizar dan para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari kita lihat terjemahan maksud ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ayat nombor 19 bermaksud, maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukuman azab, iaitu disebabkan kekufurannya, sama seperti orang yang dijanjikan bergembira dengan balasan imannya? Sudah tentu tidak. Oleh itu, adakah engkau berkuasa menyelamatkan orang yang ditetapkan kekal dalam neraka? Ayat 27 bermaksud, tetapi sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, iaitu dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya, dibina untuk mereka di dalam syurga mahligai-mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Demikianlah janji yang ditetapkan Allah. Allah tidak sekali-kali akan mengubah janji-janjinya. Ayat nombor 21. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi? Yanabi'a fil ard. Kemudian ia menubuhkan dengan air itu tanam-tanaman yang berbagai-bagai jenis dengan warnanya. Kemudian tanam-tanaman itu bergerak segar hingga ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Kemudian ia menjadikannya hancur bersepai. Sesungguhnya segala yang tersebut itu mengandungi peringatan yang menyedarkan orang-orang yang berakal sempurna. Jadi Da'i Nizar, ini 3 ayat. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru permulaan mukadimah. Seronok bila kita baca saya terjemahan perihal mengenai syurga dan sebagainya. Penonton nak tahu apakah ulasan ayat selepas ini? Jangan lupa berzikir terlebih dahulu. Kembali selepas ini. Subhanallah.
Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, ataupun anda yang melihat saya melalui Facebook, saya sangat menghargai kehadiran anda. Okey, kenapa pagi-pagi ini kita kena gembira? Kerana pagi ini ayat suci Al-Quran yang nak kita ceritakan adalah perihal-perihal berkaitan dengan syurga. Mahligai-mahligai yang tinggi, air sungai yang mengalir di bawahnya. Masya Allah, kita tak sabar nak dengar apakah ulasannya. Jom sama-sama kita tadah telinga kupasan ayat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dain Nizar dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian. Baik, selalu kita suka ulang dan ulang menara kawalan kita pada pagi ini, iaitulah Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, lebih tepat lagi kita pada pagi ini kita membincangkan ayat 19 hingga ayat nombor 21. Baik, para penonton, Surah Az-Zumar merupakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di Makkah sebelum hijrah. Baik. Ceritanya begini para penonton. Pada ayat nombor 10 di dalam surah Az-Zumar ini, ayat ini turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ketika menjelang umat Islam berhijrah ke Habasyah. Maknanya menjelang berhijrah ke Habasyah, maka turunlah ayat nombor 10 di dalam surah Az-Zumar ini. Baik, kerana itu Al-Imam Al-Alusi, beliau telah menyatakan surah ini diturunkan untuk memuliakan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Kerana Sayyidina Ja'far inilah yang menjadi juru cakap ataupun ketua kepada umat Islam yang berhijrah ke Habasyah. Seperti yang kita tahu Dain Nizal, pada tahun keempat kenabian, setelah baginda sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah secara terang-terangan, pada waktu itulah mulalah musyrikin Makkah membuat penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam mereka ugut, mereka ancam baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang kecil jumlahnya pada ketika itu. Baik, pada tahun kelima kenabian, ini merupakan hijrah yang pertama umat Islam ke Habasyah. Jumlahnya, kalau di dalam Rahiqul Makhtum, kitab sirah itu, menyatakan 12 orang. 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan kali pertama hijrah ke Habasyah ini jumlahnya ialah 11 orang sahabat lelaki dan 4 orang sahabiah perempuan, wanita. Baik, hijrahnya para penonton bukan jalan yang mudah. Ikut jalan laut secara sembunyi-sembunyi pula tu, ya. Dan setelah 3 bulan berada di Habasyah, rombongan yang 12 orang ini dan juga 4 orang wanita ini, mereka mendengar satu berita ataupun khabar penduduk Mekah ini ramai yang mahu peluk Islam. Jadi mereka pulang semula ke Mekah. Baik, para penonton rahmati Allah, itu tahun yang kelima. Kemudian tahun yang keenam kenabian, penentangan daripada musyrikin Makkah ini, Quraisy ini begitu kuat sekali. Penentangan yang amat dahsyat. Mereka cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu tuan-tuan puan-puan, Bani Hashim dan Bani Muttalib dipulaukan oleh penduduk Makkah. Dan ini Zal, Rasulullah dan umat Islam, Bani Hashim, Bani Muttalib ini, mereka dipulaukan oleh penduduk Mekah pada waktu itu. Kerana apa? Ni penduduk Mekah kata, ni 2 kabilah, 2 kelompok, 2 suku inilah, mereka inilah yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang melindungi Muhammad. Dalam riwayat menyatakan, Dain Nizal, ya Allah, sedih bila kita bacakan, bila diboikot itu, para sahabat ada cerita mereka makan hanya daun kayu dan juga kulit binatang. Macam itulah, daun kayu sahaja yang boleh makan. Sebab apa? Semua diblok. Tak boleh berlaku urusan ekonomi, orang tak jual ubat kepada mereka kalau sakit, tak jual ubat. Makanan tidak dijual, blok terus kepada mereka. Tuan-tuan rahmati Allah, nak ceritanya pada tahun ke-7 kenabian, maka berlakulah hijrah yang kedua ke Habasyah buat kali yang kedua, dan pada hijrah kali ini 83 muslimin orang lelaki dan juga 11 orang
sahabiah ataupun muslimat golongan wanita. Para penonton, hijrah kali ini tidak semudah yang disangka. Kalau kali yang pertama tadi, pada tahun ke-5 kenabian, musyrikin Makkah tak tahu 11 ataupun 12 orang sahabat ini dan 4 orang sahabiah itu pergi hijrah ke Habasyah. Tapi untuk kali yang kedua ni, mereka dah tahu. Sehingga kan apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, diutuskan 2 orang, dan ini Zal, 2 orang musyrikin Mekah ini, mereka mengutuskan 2 orang ini, yang bernama, yang pertama Amru bin Al-As sebelum dia masuk Islam, dan yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah sebelum dia masuk Islam. Dihantar 2 orang ini untuk pergi bertemu dengan Raja Najasyi yang memberikan perlindungan kepada umat Islam ini. Kerana apa? Raja Najasyi ataupun Ashamah itu, Raja Najasyi ini ialah seorang raja yang adil, yang tidak menzalimi rakyatnya, yang tidak menzalimi orang yang di bawahnya. Dan kita tahu kan bagaimana dalam riwayat menyatakan Raja Najasyi ini memeluk Islam, tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selepas kita nak sambung, ni 2 orang yang dipilih mewakili musyrikin Mekah ni, depa pi jumpa dengan Raja Najasyi, mereka bawa hadiah. Macam kita kata apa, nak rasuah lah. Kan? Dan mereka ada kata sesuatu kepada Raja Najasyi, semata-mata kata-kata itu untuk mempengaruhi Raja Najasyi supaya jangan bagi perlindungan kepada 83 orang umat Islam, termasuk dengan 11 orang wanita ini. Ada kata-kata yang disebut oleh mereka yang terakam dalam Rahiqul Maktum. Lepas ini kita bicarakan. InsyaAllah. Baik Ustaz, sementara kita masih lagi ada masa perbincangan berkenaan dengan kitab ini. Sebenarnya penonton teringat kita zaman belajar sebenarnya kitab Fiqh Sirah Syarahikul Maktum Al-Mubarakfuri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami sedikit berkenaan apa yang dibincangkan oleh sahabat ini Ustaz. Baik, seperti yang saya sebut tadi, Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah sebelum mereka masuk Islam, dia pergi jumpa dengan Raja Najasyi dan dia kata, wahai tuan, ni orang yang datang ke negeri kamu ini, mereka ialah budak-budak yang bodoh. Bahasa kita ni, kita kata ni mengarut semua ni. Yang datang ni semua mengarut ni, semua akhlak rosak. Ni itulah bahasa kita kan. Dan dia kata, ni yang datang ke negeri kamu wahai tuan, mereka ini telah meninggalkan ajaran agama nenek moyang kami. Mereka bawa agama baru. Tengok, dia cuba pengaruhi. Para penonton rahmati Allah, betapa cerdik dan bijaksananya Raja Najasyi. Dia tidak terima bulat-bulat apa yang disebut oleh 2 orang wakil tadi. Sebaliknya, dia kata apa? Biar aku siasat dulu. Apa yang kamu sebut ni betul ataupun tidak. Jadi Raja Najasyi ini, maka pun dia pun telah bertemu dengan wakil ataupun jurucakap umat Islam tadi, iaitulah Ja'far bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Ja'far kata apa? Tuan, dahulu kami jahiliyah. Dahulu ada yang sembah berhala. Dahulu ada yang makan bangkai binatang. Tetapi dahulu kami putuskan silaturrahim. Dahulu kami tidak hormat jiran tetangga. Dahulu kami tindas orang miskin. Kami tindas orang susah. Tetapi ini penting. Tetapi setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami jaga silaturahmi, kami jaga hubungan kejiranan, kami jaga hubungan kami sesama manusia. Tiba-tiba bila kami berakhlak seperti yang diminta oleh Allah dan Rasulullah, ini kaum-kaum kami ni, 2 orang tadi inilah dan geng-geng mereka ini, tiba-tiba kaum kami memusuhi kami, mereka mengugut kami macam-macam. Ringkas cerita tuan-tuan, perinciannya ada dalam Rahiqul Maktum, dan istimewanya dan ini Zal, Rahiqul Maktum ini kitab sirah terbaik ini
telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa kita, dalam bahasa Malaysia. Terbitan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM. Ini antaranya yang kita boleh dapatkan. Baik. Kemudian Raja Najasyi minta dibacakan. Apakah keterangan, apakah perkara yang disebutkan oleh Muhammad kepada kamu semua? Tolong bacakan. Raja Najasyi nak dengar. Kemuncaknya. Jadi Sayyidina Ja'far membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, Kaf ha ya ain sad. Dengar sahaja ayat itu tuan dan puan, Raja Najasyi pun menangis dan dia kata apa? Dia kata kepada dua orang tadi, Amr bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, sebelum mereka Islam, dua orang wakil Quraisy tadi, dia kata, kamu baliklah. Kamu pergilah. Jangan duk bagilah hadiah-hadiah ni. Ambil. Tak terima dia. Dan dia kata, Raja Najasyi kata, aku sekali-kali tidak akan menyerahkan mereka ini kepada kamu. 83 orang muslimin lelaki dan 11 orang muslimat wanita ini tidak akan aku serahkan kepada kamu berdua. Jadi maknanya yang kita cerita ini ni dalam sirah nak menceritakan dalam saat-saat inilah rupanya turunnya surah Az-Zumar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam seperti yang kita sebut tadi. Wallahu alam. Wallahu alam. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui satu ayat suci Al-Quranul Karim ada simboliknya dengan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semangat kita untuk belajar Al-Quran begitu juga dengan sirah Nabi. Penonton, jom kita berzikir, hadamkan dulu ilmu, insya-Allah kembali selepas ini. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton, jangan lupa hujung minggu adalah masa kita bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anda semua masih lagi kekal bersemangat, bertenaga untuk sama-sama kita kupas ayat demi ayat. Baik, Ustaz, nampaknya awal pagi ni trafik dah mula sibuk. Trafik yang macam mana tu, kenderaan ke tidak? Trafik, persoalan-persoalan ayat demi ayat yang akan kita kupas. Tapi sebelum tu, seperti biasa, Ustaz boleh saya dapatkan mandat? Oh, silakan. Bila green light dah ada, insya-Allah penonton, seperti biasa, sebelum tu suka untuk saya ingatkan, kalau ada yang nak bertanya di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz, jom kita guna pelarasan bahasa Melayu yang betul, dan seandainya ada yang nak buat panggilan telefon, satu panggilan adalah untuk satu soalan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita raikan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Soalan daripada Maitun, soalannya merujuk kepada ayat 19 surah Az-Zumar, bermaksud, apakah kamu hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab ke atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Dalam ayat ini, kata ganti nama iaitu kamu merujuk kepada siapa? Kita mohon pencerahan, silakan. Baik, terima kasih kepada Maitun, sahabat kita yang bertanya. Dan Da'i Nizal, terima kasih banyak. Saya sebenarnya sukalah Da'i Nizal ni kerana Da'i Nizal ni orang muda tapi bercakap dengan bahasa yang tertib. Jadi subhanallah, ini penonton, inilah ikon anak muda yang berjaya dilahirkan oleh produk TV3 kita. Alhamdulillah. Produk da'i kita, alhamdulillah. Baik, para penonton rahmati Allah, ayat nombor 19 ini. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, beliau membuat catatan. Ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan Maitun tadi, kamu tu siapa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, begini ceritanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita tahu, nabi kita ni sifatnya kasih kepada umatnya. Tengokkan para penonton, kalau kita rujuk dalam sirah
ketika Nabi berada di Taif dengan Zaid bin Harithah, kan? Berada di Taif berdakwah dari pintu ke pintu. Tiba-tiba tak diterima dakwah Nabi ni. Orang kata macam-macam kepada Nabi. Macam ni ke Nabi? Macam itulah bahasa kita dah ini, Zan, kan? Orang kata macam-macam kepada Nabi. Bukan setakat itu, orang baling batu, ya, sampai dalam riwayat kata Zaid ini sekejap ke depan, ke belakang, kiri, kanan nak lindung Nabi SAW. Dan riwayat juga kata sampai bertakung kasut baginda sallallahu alaihi wasallam dengan darah. Kerana apa? Dibaling batu tadi ni oleh penduduk Taif. Sehingga kan malaikat berikan tawaran kepada Rasulullah untuk menghempuk bukit Gunung Ganang itu untuk diazab penduduk Taif. Nabi kata apa, tuan-tuan dan puan? Nabi kata jangan. Mereka ni, kaum aku ni dia tak tahu. Kaum aku ni tak faham. Nah, ini Zah, tengok kan, ya Allah, kasih sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kalau kita dah ini Zah, kan? 7 keturunan aku tak maafkan kamu. 7 keturunan aku tak ampunkan kamu. Tu dia. Biasa kita dengar, Ustaz, ya? Biasa kita dengar. Jadi contoh-contoh ni kita jangan buat. Baik, para penonton. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan semua orang beriman. Nabi harap sungguh. Nabi harap semua orang beriman. Termasuklah orang yang nyata menentang Rasulullah. Termasuklah Abu Lahab. Termasuklah anaknya dan kaum kerabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi harap sangat ni Abu Lahab and the gang ni beriman juga. Gitu. Jadi ini Al-Imam Al-Qurtubi catatkan pandangan Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka Al-Imam Al-Qurtubi kata, siapa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni neraka, maka tak ada siapa pun yang boleh mengubah ketetapan itu. Gitu nak Nizam. Setelah Allah Ta'ala berikan Al-Quran, setelah Allah Ta'ala datangkan Rasul untuk memberikan khabar gembira, untuk memberikan tazkirah peringatan, setelah Allah Ta'ala datangkan bukti-bukti kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi, ni kita, tubuh badan manusia, tubuh badan kita ni pun, ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Allah Ta'ala dah bagi macam-macam. Allah hantar Nabi. Allah berikan Al-Quran. Tapi hati itu keras juga. Hati itu keras juga. Tak nak terima hidayah yang Allah Ta'ala berikan ini. Maka setelah diberikan kesemuanya itu, tetapi mereka tetap untuk memilih kekufuran. Tetap menyembah berhala. Tetap tak nak beriman kepada Allah, tetap mensyirikkan Allah, habislah. Maknanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala lah yang mana tidak ada siapa pun yang dapat mengubahnya. Kerana itu, dan ini kan, saat menjelangnya kematian Abu Talib, bapa saudara Nabi, Nabi suruh Abu Talib menyebut kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi kata, sebutkanlah Pak Cik, tolonglah sebutlah kalimah ini. Aku akan bersaksi dengan kalimah ini, wahai Pak Cik. Tapi apakan daya, Abu Jahal and the gang ni ada juga di keliling Abu Talib. Dia kata apa? Takkan hang nak tinggal agama nenek moyang kita kot. Ni bahasa kita lah, kan? Akhir sekali Abu Talib tak sebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak sebut kalimah tauhid itu. Nabi kata, aku akan minta ampun kepada kamu, wahai Pak Cik, selagi mana aku tidak ditegah untuk melakukannya. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu cinta, orang yang kamu suka,
Kerana apa? Hidayah itu ialah urusan Allah. Allah Ta'ala akan berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah, betapa mahalnya harga satu hidayah. Harga satu hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton, sama-sama kita fikirkan. Baik, soalan seterusnya, soalan Zari Zulaika merujuk kepada ayat 19. Bagaimana yang dimaksudkan dengan tidak berkuasa untuk menyelamatkan orang yang ditetapkan kekal di neraka? Bagaimana bagi ahli neraka itu? Apakah tiada ruang atau kesempatan untuk mereka diberikan syafaat sekiranya sahabat mereka dari syurga bertanyakan perihal mereka? Apakah syarat-syarat untuk memperolehi syafaat tersebut? Apakah syaratnya, Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puan Izzara Zulaikha, terima kasih soalan yang sangat baik. Saya rumuskan jawapannya begini. Nombor satu, bagi kita orang yang beriman, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada. Apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, gunakan kesempatan. Yang pertama, kesempatan kesihatan. Yang kedua, gunakan kesempatan waktu masa lapang, waktu masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan yang ketiga, gunakan umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebabnya para penonton, apabila nyawa sudah berada di halqum, berada di kerongkong kita, waktu itu telah terlewat, Nizal. Jadi sementara Allah Ta'ala bagi kepada kita nyawa, Allah bagi kesihatan kepada kita, Allah bagi masa kepada kita, jomlah cepat-cepat kita kembali ke pangkal jalan. Baik, para penonton, tengok surah Az-Zumar ini, Masya Allah, cantik sungguh susunannya. Ayat nombor 1 hingga ayat nombor 2, Allah Ta'ala ceritakan tentang keagungan Allah. Ayat nombor 3 hingga ayat nombor 8, Allah Ta'ala ceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat nombor 9, sampailah ayat nombor 20, ni baru ayat 19, Allah Ta'ala memberikan gambaran perbandingan. Orang beriman macam ni, orang tak beriman macam ni watak mereka, perilaku mereka di atas dunia. Sebab apa Allah Ta'ala ceritakan kepada kita awal-awal di dalam Al-Quran? Kerana itulah Al-Quran ini merupakan manual hidup kita sebagai pedoman di dalam hidup kita. Bila kita baca Quran, kita faham, oh lagu ni perangai orang tak beriman. Lagu ni perangai orang yang beriman. Maka seperti yang Datuk Nizam sebut tadi, para sahabat bila mereka mentadabbur Al-Quran, mereka baca, mereka faham, terus mereka amal. Yang ni yang kita nak bawa. Jadi seperti Puan Izara tanyakan tadi, makanya apabila berada di dalam neraka, gambaran yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran di dalam ayat lain, satu, ahli neraka Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran bagaimana mereka minta kepada Allah, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Alangkah baiknya ya Allah, Engkau tangguhkan ajal aku ya Allah, untuk aku hidup semula kembali di atas dunia, untuk aku bersedekah dan untuk aku menjadi orang-orang yang saleh. Apakah rayuan di kala itu diterima oleh Allah? Jawapannya sudah tidak diterima rayuan itu kerana sudah lambat. Kerana itu para penonton, betul lah kata orang dahulu-dahulu, orang tua-tua kata menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian hari tiada bergunanya. Jadi marilah kita menjadi insan yang lebih baik. Kita pegang moto, slogan ini bagi kita orang beriman. Hari ini mesti lebih baik dari semalam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Penonton, fikirkan kembali selepas ini.
Penonton tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pernah tak dalam masa satu hari anak kita merayu, "Ibu, saya nak aiskrim. Mak, saya nak makan ni," dan sebagainya. Mestilah respon seorang ibu, "Boleh, sekejap." Kalau disebut lagi, "Boleh, sekejap." Tapi kalau banyak kali, bukan sekadar tak dapat, tapi dapat pinangan buah yang lain. Jadi persoalannya, rayuan itu sekurang-kurangnya masih didengari oleh telinga si ibu. Satu analogi penonton, bagaimana dengan penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Ya. Mereka yang merayu Allah untuk dikeluarkan, untuk dilepaskan dari azab seksaan itu. Adakah rayuan mereka ini didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalannya, soalan yang nak saya tanyakan di sini adalah, adakah mereka ini golongan yang akan kekal dalamnya selama-lamanya, Allahu Akbar, ataupun mereka ini ada tempoh masa yang tertentu? Bagaimana Ustaz? Allahu Akbar. Bila Da'i Nizar sebut tentang neraka ni, kita takut sangat tuan-tuan. Sebab ya Allah, azabnya amat menakutkan. Kerana dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya Nabi kata dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan kepada kita, api atas dunia ni, api mancis ke ataupun api di dapur tu kan, dia adalah satu bahagian daripada 70 bahagian api dalam neraka. Yang kita rasa sakit tu kan, itu baru satu bahagian per 70 bahagian. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kata api dunia tadi 1/70 daripada api neraka Jahannam. Jadi sahabat pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, api dunia pun dah panas dah ya Rasulullah. Api dunia pun dah panas, dah melecur dah kita ni. Api akhirat ni, api dalam neraka Jahannam ni lagu mana pula?" Sahabat bertanya. Rasulullah menjawab, ya, api neraka itu berbanding dengan api dunia, api neraka itu melebihi 69 kali ganda. Api neraka 69 kali ganda daripada api dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana itu, apabila Da'i Nizar bertanya tadi, ahli neraka ini dia akan kekal selama-lamanya ataupun bagaimana? Baik. Nombor 1. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang mensyirikkan Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini merupakan pandangan majoriti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya, kekal selama-lamanya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang mensyirikkan Allah. Sebab apa? Dosa syirik ini, Da'i Nizar, merupakan dosa yang paling besar. Adapun bagi orang yang beriman, dalam sebuah riwayat hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata, penghuni syurga akan masuk syurga, penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah perintahkan, tadi yang masuk neraka ni setelah mereka diazab oleh Allah, kesalahan-kesalahan mereka buat. Tetapi orang yang beriman, walau sekadar ada di dalam hatinya iman, walau sekadar sebesar biji sawi, ada iman, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ada iman dalam hatinya, Nabi kata akhirnya dia dikeluarkan daripada neraka. Dan Nabi kata, maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup ataupun sungai kehidupan, lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya, setelah menerima azab yang pedih di dalam neraka, oleh kerana ada iman di dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah bawa keluar daripada neraka itu, masuk ke dalam syurga. Ini bagi orang yang beriman. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Penting sangat kadang iman ni kan. Iman adalah satu perkara yang sangat penting, sangat berharga. Hatta sebesar zarah molekul itu juga turut dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan kita menghargainya. Penonton, kita teruskan dengan soalan Facebook. Soalan daripada Al-Syai merujuk kepada ayat 20. Apakah maksud takwa menurut kefahaman Islam dan apakah janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa? Apakah yang dijanjikan? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para penonton yang dirahmati Allah. Ayat nombor 20 dalam surah Az-Zumar yang sedang kita baca ini, inilah janji Allah kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mereka akan masuk syurga. Mereka akan masuk syurga. Baik, soalan sahabat kita tadi, takwa itu gapo dia? Takwa itu apa? Baik, secara ringkasnya tuan-tuan. Takwa itu ialah melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa juga perkara yang dilarang oleh Allah. Maknanya orang yang bertakwa apabila agama kata hak ni boleh buat, yang ini kena buat, fastabiqul khairat. Dia kejar sungguh-sungguh, dia buat sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala suruh. Tetapi bila datang kepada perkara yang dilarang oleh Allah, yang ditegah oleh Allah, dia takut sungguh-sungguh, dia tak mau buat, dia tak nak buat. Kerana apa? Agama larang perkara tersebut. Baik, para penonton rahmati Allah. 4 ciri takwa. Yang pertama, takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Ini yang kita ada dalam jiwa kita, yang ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah ni bagaimana para penonton? Bila masuk waktu salat, dia salat di awal waktu. Di pejabat, walaupun di belakang bos, walaupun di belakang majikan, dia takut nak ambil rasuah. Dia takut nak beri rasuah. Sebab apa? Satu, berdosa. Yang kedua, bersalahan dengan peraturan dunia, undang-undang. Maknanya, takut kepada Allah. Yang kedua, ciri takwa itu ialah redha dengan nikmat yang Allah bagi walaupun sikit. Walaupun nikmat itu kecil. Walaupun kecil, dia ucap terima kasih, ya Allah. Terima kasih kerana Kau bagi kepada aku nikmat. Ya, mungkin ya dia naik motosikal. Dia syukur alhamdulillah. Kerana apa? Berapa ramai orang yang mana Allah Ta'ala tak bagi rezeki motosikal. Ya? Jadi maknanya, walaupun dia memandang orang naik kereta besar, dia tetap redha dengan Allah sebab dia bandingkan, ni ramai lagi yang tak ada nikmat yang macam aku dapat ni. Jadi begitulah hidup kita ini. Dalam pemberian nikmat, sentiasa kita lihat orang yang di bawah kita. Barulah datang rasa syukur. Jadi pemberian Allah walaupun kecil, ucap terima kasih kepada Allah. 2. Yang ketiga, al-isti'dad li yaumir rahil. Membuat persiapan untuk hari akhirat. Kerana itu para penonton, Nabi SAW ditanya, bila hari akhirat itu? Nabi kata, wallahu a'lam, Nabi kata, yang lebih penting ialah kamu mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari akhirat. Kerana itu para penonton, dunia yang sedang kita berada hari ini, ya, samalah kiasannya seperti tempat rehat dan rawat. R&R. Maknanya dalam perjalanan kita, contoh nak balik Johor Bahru, ataupun nak balik Terengganu, ataupun nak balik ke mana? Ke Alostar, kan? Jadi kita berhenti seketika di R&R untuk solat, untuk makan, untuk berehat, untuk minum kopi. Kita tak duduk selama-lamanya di R&R itu. Seketika sahaja kita berhenti, selepas itu kita meneruskan perjalanan ke destinasi yang kita nak tuju. Jadi begitulah kehidupan kita ni. Dunia ini ialah tempat untuk kita meninggal. Bukan tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Jadi, sementara kita berada di dunia ini, carilah amalan, buatlah amalan sebanyak-banyaknya untuk kita bawa ke negeri akhirat nanti. 3. Dan yang keempat, para penonton rahmati Allah, ciri orang yang bertakwa itu ialah al-amal bima tanzil. Beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah para penonton yang dirahmati Allah, kita nak latih diri kita jadi orang yang sentiasa
membuat amalan berpandukan ilmu kita. Contoh kan, dan ini Zal, kita dengar hadis Nabi kata amalan yang paling baik itu, bila sahabat tanya apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah, Nabi beri berbagai-bagai jawapan. Antaranya Nabi kata as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Jadi dah kita belajar mengaji hadis ini, terus cepat-cepat kita bawa dalam kehidupan kita. Di pejabat ke, di stadium ke, di pasar raya ke, di mana-mana pun, bila waktu azan masuk, bila kita ingat hadis tadi ni, kita terus aplikasikan. Selesaikan salat dahulu, barulah kita beramal dengan ilmu kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Penonton, soalan seterusnya Muhammad Faizal bin Ahmad merujuk kepada ayat 20 surah Az-Zumar. Persoalannya adalah, adakah tempat-tempat yang tinggi dalam ayat ini merujuk kepada syurga yang paling atas, iaitu syurga Firdaus? Adakah tempat yang tinggi merujuk kepada syurga Firdaus? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita, saudara Firdaus. Ya, tempat yang paling tinggi di dalam syurga itu, tingkatan syurga itu disebut sebagai syurga Firdaus. Ya, syurga Firdaus. Dan Nabi SAW menyatakan kepada kita para penonton, syurga itu ada 8 pintu kesemuanya. Allah. 8 pintu. 8 pintu inilah yang kita pakat-pakat nak usahakan para penonton. Baik, saya sebut beberapa dulu. Nombor 1 para penonton rahmati Allah. Pintu yang pertama ialah pintu salat. Maknanya, kita nak masuk syurga para penonton, kita jaga salat. Jaga salat, khususnya salat fardu. Salat 5 waktu sehari semalam tu jaga sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan. Percayalah para penonton, apabila kita jaga salat, ya, tentunya kita akan rasa lapang waktu kita. Okey. Selepas kita jaga salat tuan-tuan, yang fardu, kita tambah pula dengan salat-salat yang lain. Contoh, salat sunat rawatib. Ya, salat sunat rawatib, salat sunat iringan. Salat fardu kita itu. Nabi kata dalam hadis dan Nizal, kalau kita jaga 12 rakaat salat sunat rawatib itu, Allah Azza wa Jalla akan bina kepada kita mahligai ataupun rumah dalam syurga Allah. Apakah 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum salat subuh. Antaranya lain lagi ialah 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib. Dan 2 rakaat selepas Isyak. Jadi ini 12 rakaat salat sunnah ataupun salat sunat rawatib yang muakkad, yang dituntut. Jadi kalau kita boleh jaga yang ini, Masya Allah. Apa lagi? Tuan-tuan, Nabi sebut kepada kita, tuan-tuan, Nabi nasihat kepada Abu Hurairah. Dalam hidup ini jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, yang kita sebut yang mudah-mudah. Dan ini Zah, yang kita boleh buat insya-Allah. Sebelum tidur, jangan lupa salat sunat witir. Yang kedua kata Nabi pesan, dalam hidup ini jangan lupa jaga salat sunat duha. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, dalam sebulan itu puasalah sunatnya paling kurang 3 hari. Jadi ini perkara-perkara yang mudah-mudah yang kita boleh buat. Jadi pintu syurga yang pertama tadi iaitulah salat. Maknanya di hari akhirat nanti Nabi kata akan ada orang yang diseru untuk masuk syurga melalui pintu salat. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, pintu jihad. Nombor 3, pintu sedekah. Yang ni seronok ni kita dengar, pintu sedekah. Para penonton, orang yang sedekah ini rupa-rupanya Allah janjikan, Nabi janjikan satu pintu khas kepada mereka untuk masuk syurga. Jadi para penonton, ini jangan kita lepaskan peluang. Kalau tak mampu sedekah banyak, sedekah sikit. Maknanya kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ya? Jadi kita programkan dalam hidup kita. Contoh, kita kata kita nak sedekah subuh, sedekah pagi. Kerana dalam hadis Nabi kata setiap hari, setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan. Malaikat yang pertama dia doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, tolonglah bagi kepada orang yang sedekah infak ni
imbalan gantian yang lebih baik kepada dia. Masya Allah. Sedekah RM5. Malaikat doa supaya Allah bagi lebih lagi daripada RM5. Macam-macam lah. Boleh jadi nak dapat allowance ke, OT ke, ataupun nikmat kesihatan. Lebih lagi dari RM5 tu. Ya? Maknanya itu pintu sedekah. Yang seterusnya, para penonton rahmati Allah, pintu ahli puasa. Ya, iaitulah pintu Rayyan. Ini antara yang disebutkan dalam hadis beberapa pintu khusus kepada ahli syurga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan poin yang Ustaz sebutkan tadi itu, memang ada kita katakan kesinambungan lah Ustaz ya. Sama dengan sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat iaitu Abu Hurairah supaya tidak meninggalkan witir, duha dan juga sekurang-kurangnya Ustaz ya dalam masa 1 bulan kena berpuasa selama 3 hari. Mungkin berkenaan bila kita menceritakan perihal yang berkaitan dengan amalan, Ustaz boleh kongsikan kepada kami apakah amalan yang sekurang-kurangnya Ustaz 24 hour di mana sahaja kita boleh amalkan. Nak menggambarkan betapa mudahnya untuk beramal ni Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para penonton, saya teringat Abdullah bin Salam. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, antara yang Nabi sebut 4 perkara. Mudah sangat. Yang pertama, Nabi kata sebarkan salam. Masya Allah. Kan? Sama ada kita kenal ataupun tidak orang yang kita berjumpa tu, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Yang kedua, Nabi kata jamu orang makan. Jamu orang makan. Hari ni mungkin yang belum sarapan pagi lagi, kan? Apa salahnya bila kita ke kedai tu, kan, ataupun ke restoran ataupun warung tu, kita boleh pilihlah waktu kita pergi kaunter tu, kan, kita kata abang tolong bayar sekali meja belakang tu bang, keluarga belakang tu, orang tu tak tahu pun, kan, jadi kita jamu orang makan. Itu contoh. 2. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ketika mana orang sedang tidur di malam hari, ya, kita ni bangun salat sunat malam, tahajud. Orang tidur kita bangun malam. Orang nyenyak tidur kita bangun malam salat sunat tahajud. 3. Dan nombor 4, Nabi kata pertautkan silaturrahim. Maknanya jangan bergaduh. Kita ni di pejabat, kita ni jadi orang yang suka jaga hubungan yang baik. Jangan kita di pejabat jadi batu api. Jadi Nabi kata, siapa buat 4 benda ni para penonton, tadkhulul jannata bisalamin. Masuklah syurga dengan selamat. Masya Allah, itu adalah jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara ini sangat seronok kita dengar. Banyak sebenarnya Ustaz kongsikan, tetapi akan kita recall semula selepas ini. Penonton yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanyalah Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan 30 minit di TV9. Banyak persoalan menarik menanti anda. Terus kekal setia bersama dengan kami, kekal bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu rezeki yang membawa sangat manfaat kepada kita semua. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pada pagi ini kita akan fokus kepada ayat 21, iaitu ayat kita yang terakhir. Penonton yang dirahmati Allah, jangan lupa jom kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Masa masih ada, sila buka tafsir Pimpinan Ar-Rahman dan rujuk pada halaman 1225 surah Az-Zumar, juzuk yang ke-23. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada saudari Salrasid Cikci, merujuk kepada ayat 21. Hujan membawa rahmat kepada sekalian makhluknya. Hujan juga menyuburkan tanam-tanaman, namun ia tidak kekal, akan kering dan akan mati.
Apakah dalam ayat 20 dan 21 ini sebenarnya saling berkait rapat, di mana Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada kita, jika kita hendak hidup kekal abadi, kita kena cari jalan ke syurga dan memperbanyakkan ibadah, amal-amal yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekalan untuk ke negeri yang kekal abadi. Kita mohon pencerahan, silakan. Baik, terima kasih sahabat saya Da'i Nizal dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul sekali, tepat sekali apa yang Da'i Nizal sebut tadi. Kita berada dalam program kita pada pagi ini, ya, mendengar tazkirah, mendengar nasihat. Ini satu rezeki yang amat besar kepada kita, kerana antara tanda kasih sayang Allah kepada kita ni, hamba-hambanya ini, Allah memberikan kefahaman Al-Quran kepada kita. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Baik, saudari Sal Rasid Cikci yang bertanya, terima kasih. Unik nama beliau, ya. Alhamdulillah. Betul, ayat nombor 20 dan ayat nombor 21 ini memang saling terkait di antara satu sama lain. Sebabnya seperti yang saya sebut di awal tadi, tuan-tuan puan-puan. Bagaimana ayat sehingga ayat nombor 19, ayat 20 ini, Allah Ta'ala memberikan perincian orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, mereka ada perbezaan yang utama. Ada ciri-cirinya. Jadi, ayat nombor 21 ini, Allah Ta'ala menempelak orang yang mensyirikkan Allah. Allah menempelak orang yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana cara Allah Ta'ala tempelak ini? Allah Ta'ala yang pertama, Allah Ta'ala suruh tengok kejadian alam ini. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Tengok hujan tu yang turun. Kan? Jadi betul lah tuan kita, apa yang disebut tadi, ada kaitan dengan ayat nombor 20 tadi. Jadi Allah Ta'ala suruh tengok hujan yang Allah Ta'ala turunkan itu, kemudian menjadi mata air di bumi. Mata air ataupun hujan itu pula akan menumbuhkan tanam-tanaman dari berbagai jenis dan warna. Kemudian bila jadi tanam-tanaman bergerak segar, lama-kelamaan itu pula bertukar warna. Akhir sekali mati tanam-tanaman tersebut. Maknanya Allah Ta'ala suruh tengok yang berlaku di sekeliling kita ni. Tengoklah. Lihatlah. Analisa. Fikir. Ini yang Allah Ta'ala mahu kita fikir. Kerana itulah kita sebut tadi, para penonton dan rahmati Allah, Allah Ta'ala bagi macam-macam peringatan kepada kita. Allah datangkan Al-Quran, Allah datangkan Rasul, memberikan peringatan. Allah bagi tanda-tanda keajaiban pentadbiran alam ini. Baik, kerana itu para penonton, ada seorang tokoh atheism, namanya Dr. Anthony Flew. Para penonton, Dr. Anthony Flew ini selama hampir kurang lebih 50 tahun dia menjadi pakar rujuk kepada kelompok-kelompok ateist. Dia jadi pakar rujuk. Mana pakar rujuk ni hebatlah, kan? Hebatlah keilmuannya dan sebagainya. Dan dia pernah berdebat di Oxford. Tuan-tuan, berlaku satu kejutan besar dalam dunia atheism. Dalam dunia ateis. Apa dia? Setelah 50 tahun dia menjadi pakar rujuk ateis. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Tiba-tiba pada tahun 2004, ni Dr. Anthony Flew telah membuat pengisytiharan. Dia kata apa? There is a God. There is a God. Tuhan tu ada. Dia tukar kenyataan dia. Dia kata Tuhan itu ada. Tuan-tuan, menggemparkan lagi dunia penganut-penganut etis itu, Dr. Anthony Flew ini dia tulis buku menceritakan kepercayaan baharu dia. Tuan-tuan, apa yang menyebabkan dia jadi begitu? Rupa-rupanya Dr. Anthony Flew telah membuat kajian kepada sistem DNA manusia. Setelah dibuat kajian, dia mendapati DNA manusia ni berbeza-beza. Ada yang bibir tebal, ada yang kulit sawo matang, macam kita lah kot. Ada yang macam-macam, tak sama. Jadi menyebabkan
Dia kagum. Dia kata kod arahan DNA ini hebat. Mesti ada yang mengarahkan kod DNA manusia yang berbeza-beza ini. Mesti ada yang menyusunnya. Dia kata begitu. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, tengok penemuan sains tentunya ya membawa kepada Tuhan. Ya, maknanya kita nak dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kejadian alam ini mesti dikaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya datang iman dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook saudara Muhammad Izzuddin. Berdasarkan ayat yang ke-21, maksudnya sesungguhnya pada kejadian itu adalah sebagai satu peringatan kepada orang yang berakal waras. Adakah golongan yang tidak mempercayai keagungan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mencipta alam semesta ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, boleh disifatkan akal dan hati mereka sudah mati? Macam mana tu Ustaz? Mohon pencerahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara Muhammad Izzuddin, satu soalan yang saya kira tazkirah kepada kita. Kerana itulah para penonton, yang kita bimbang ialah hati kita mati. Bila hati kita mati menyebabkan kita menolak kebenaran. Hati kita ini langsung tidak teruja dengan perkara-perkara kebaikan. Kerana itu tuan-tuan, beza sangat orang yang hatinya hidup berbanding dengan hatinya mati. Kerana itu para penonton, saya teringat satu hadis. Ini nak menggambarkan hati yang hidup ni. Rasulullah SAW pada satu hari bertanya kepada sahabat-sahabat yang berada di depan Nabi. Nabi tanya, kalian pada hari ini siapa yang telah mengiringi jenazah? Abu Bakar bangun dan menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi tanya soalan yang kedua, kalian hari ini siapakah di antara kamu semua yang telah membantu orang susah, fakir, miskin hari ini? Abu Bakar bangun menjawab, saya ya Rasulullah. Soalan yang ketiga, siapakah di kalangan kamu hari ini yang telah membantu orang sakit? Para penonton, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab jawapan yang sama, saya ya Rasulullah. Dan Nabi kata, orang yang buat ketiga-tiga amalan yang disebutkan tadi, syurgalah untuknya. Apa maksudnya? Para penonton, kita nak jadi seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Setiap hari, bangun-bangun pagi sahaja, celik-celik mata, kita berfikir, apakah perkara kebaikan yang boleh kita buat hari ini? Apa juga ruang kebaikan kita usahakan? Kita sebagai seorang suami, hari ini bangun pagi, hari Sabtu, fikir, apa kebaikan yang kita boleh buat untuk isteri dan anak-anak kita? Renung-renungkan Ustaz ya. Mudah-mudahan persoalannya. Baik, penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak poin yang Ustaz berikan kepada kita. Lebih baik sekiranya kita analisa, kita fikirkan dan kita cuba apply dalam kehidupan seharian kita. Kembali selepas ini, jangan lupa untuk berzikir. Penonton yang berada di luar sana, track kehidupan kita berbeza. Ada orang laju, ada orang semakin jauh. Ada orang sedang berlari, ada orang sedang merangkak dan sebagainya. Persoalannya yang perlu kita fahami di sini, ada masa kita perlu berhenti dan merenung. Apakah yang sedang berlaku dan apakah yang perlu kita lakukan. Jadi kita mohon Ustaz untuk kita kembali semula dengan sesi perbincangan kita. InsyaAllah, silakan. Baik, terima kasih Da'i Nizal dan para penonton rahmati Allah. Mari kita terus berzikir dan bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Baik, para penonton yang dirahmati Allah, seperti yang saya sebut tadi, cerita tentang hadis dialog antara Rasulullah dan para sahabat. Nak menceritakan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada hari itu 3 amalan dah Abu Bakar As-Siddiq buat. Mengiringi jenazah ke kuburan, memberi ataupun membantu orang fakir miskin 2, dan yang ketiga menziarahi orang sakit. Pada hari yang sama 3 benda tu dahsyat telah dibuat. Memang dahsyat. Jadi para penonton, ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kan sehari 2 ni ada cadangan bagi suami-suami yang culas untuk membayar nafkah kepada isteri ataupun kepada anak-anak, kan, dicadangkan untuk ditahan akaun banknya. Ini cadangan supaya orang lelaki ni, suami-suami terutamanya, jangan kita lupa nafkah kepada isteri, nafkah kepada anak-anak itu merupakan satu tanggungjawab kita. Tanggung di dunia, jawab di hari akhirat. Bukan pada inizal. Cadangan ini dibuat kerana apa? Melihat ada kes-kes keganasan rumah tangga, kan? Menyeksa isteri, menyeksa anak-anak, tak bagi duit, tak bagi apa-apa, tinggal macam tu je. Allahu Akbar, di mana tanggungjawab kita? Jadi nak ceritanya, bagi kita yang baca Quran, bagi kita yang memerhatikan alam ini, kita rasa gentar hati kita. Hei Zarifi, kamu hidup atas dunia ni ada tanggungjawab. Kerana itulah para penonton dirahmati Allah dalam Al-Quran. Wa aqimis salata li dhikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingati aku. Para ulama tafsir membahaskan mengingati li dhikri itu ada 3 maknanya. Yang pertama, kita hidup di atas dunia ini dengan rahmat kasih sayang Allah. Nombor 2, kita hidup di atas dunia ini ada tanggungjawabnya. Nombor 3, di hari akhirat nanti, setelah kita dibangkitkan semula, kita akan diaudit satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tertinggal satu benda pun. Semuanya akan diaudit oleh Allah. Jadi, bila kita perhatikan alam ini, ya, pertukaran siang, malam dan sebagainya, barulah kita rasa, ya Allah, kerdilnya kita ini. Walaupun pangkat kita, walaupun jawatan kita, kedudukan dalam masyarakat, itu kecil sahaja. Kerana apa? Kita semua sama, kita sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Penonton audit diri kita sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan soalan berikut, iaitu soalan saudari Sahziatul Siddiq merujuk kepada ayat 21. Apakah di sini untuk diperhatikan kepada semua peringatan kepada kaum musyrik mengenai hujan, kerana di Mekah taburan hujan agak kurang kerana kawasan padang pasir, agar mereka ini tahu menghargai dan berfikir apabila turunnya hujan menyuburkan tanaman, namun lama kelamaan akan musnah. Untuk menceritakan perjalanan hidup fitrah manusia itu sendiri yang akhirnya akan dimatikan, namun mereka masih lagi, Ustaz, tidak menyedari akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pencerahan, silakan Ustaz. Baik, para penonton rahmati Allah taala sekalian, terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq yang bertanya. Baik, kerana itu kan dalam riwayat Imam Tirmizi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumar wa bani Israil." Sayyidatina Aisyah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur. Nabi tak akan tidur selagi mana Nabi belum membaca surah Az-Zumar dan juga surah Bani Israil, surah Al-Isra. Tuan-tuan, maknanya Nabi baca 2 surah ini dulu baru Nabi tidur. Dalam hadis riwayat yang lain, dan ini Zada para penonton, sebelum ini kita faham, Nabi kita sebelum tidur, Nabi membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Dalam riwayat lain lagi menyatakan Nabi membaca juga surah As-Sajdah. 2 surah tadi ni. Rupa-rupanya Sayyidatina Aisyah cerita ada 2 lagi surah tambahan yang Nabi baca, iaitu surah Az-Zumar yang kita sedang
bicarakan ini dalam surah Bani Israel, surah Al-Isra. Maknanya dah ini Zal, sebelum Nabi tidur, Nabi baca 4 surah besar ni dulu. Kita ni tak baca apa-apa kan? Termasuk diri saya lah. Kan? Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Betul, apa yang Puan Sahziatul Siddiq sebut tadi betul. Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan analogi ataupun memberikan ya, berbicara dengan alam. Ya, berbicara dengan alam itu supaya mereka lihat apa yang berlaku. Tolong lihat apa yang berlaku itu. Sepatutnya mereka merendahkan jiwa mereka, ya, merendahkan hati mereka, menerima hidayah, menerima Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam cerita surah Az-Zumar ini, kalau kita ingat lagi perbincangan kita pada ayat awal, ayat 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu, bagaimana mereka ini ingkar, mereka tetap menyembah berhala, mereka tetap mensyirikkan Allah. Mereka kata mereka sembah berhala ini sebagai perantaraan. Jadi ini sebenarnya merupakan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Jadi akidah kita, bagi kita orang beriman, kita lihat apa yang berlaku sekeliling kita, kaitkan dengan penciptaan Allah, kekuasaan Allah. Dan yang paling penting Ustaz, ya, jangan lupa untuk kita ambil pengajaran. Baik, kita mohon Al-Fadhil Ustaz, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita berkenaan dengan 3 ulasan ayat. Silakan. Baik, yang pertama, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, yang pertama, hukuman di hari akhirat nanti, hukuman yang sangat menakutkan. Tiada siapa pun yang boleh menyelamatkan kita pada waktu itu. Hanya iman dan amalan kita sahaja yang menentukan baik buruk kita di negeri akhirat. Itu pelajaran nombor 1. Pelajaran nombor 2. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan diberikan suatu nikmat yang sangat hebat, sangat menakjubkan. Mereka akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha hebat. Yang maha hebat syurga Allah. Tak pernah kita terbayang fikir kita. Tak pernah kita terbayang di mata kita. Ini ganjaran bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan pelajaran yang ketiga, pelan tindakan kita, iaitulah marilah kita memerhatikan alam ini, ya, kita perhatikan alam, kita belajar sains dan sebagainya, teknologi dan sebagainya, dan jangan lupa kaitkan ia itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan, insya-Allah, perihal yang berkaitan dengan 3 ulasan ayat ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kepada kita, saya nak didik anak-anak kita ni perihal yang berkaitan dengan tauhid akidah kepada mereka, bermula daripada umur mereka yang masih kecil lagi. Mungkin ada contoh ringkas yang boleh ibu ayah ceritakan, Ustaz. Ya, contoh, ya, setiap kita bangun pagi, kita ajarkan kepada anak kita, alhamdulillah, hari ini Allah masih beri nyawa kepada kita. Masya Allah. Maknanya barulah anak-anak kita faham, rupanya yang menghidupkan kita ini, yang memetik Swiss umur kita ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini, saya setuju apa yang Inizah sebut tadi, jangan lupa kaitkan, ya, elemen akidah itu dalam kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan penting sangat. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah apabila kita pun kita katakan kita memperbudayakan perihal yang berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya. Jadi secara kesinambungannya bukan sekadar untuk ahli keluarga yang dewasa saja, tetapi anak yang kecil juga, Ustaz, ya. Kita betul. Katakan mereka turut mendapat pengajaran ibrah perihal berkaitan dengan tajuk Al-Quran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanyalah Ustaz tafsir dan taranum Quran surah Az-Zumar ayat 19, ayat 20 dan juga 21 semestinya memberikan kesan ataupun impak yang sangat mendalam di dalam hati kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penonton, jangan lupa pada esok hari anda akan masih lagi bersama dengan kami semua, insya-Allah.
Seperti biasa Ustaz, kita berada di penghujung rancangan. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk tutup majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Amin ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Dan Engkau kasihkanlah mereka seperti mana mereka mengasihi dan menjaga kami semenjak kami kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, tolong berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, tolong anugerahkan kepada kami rezeki yang baik dan halal. Dan ya Allah, Kau perelokkanlah amalan ibadat kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Allah, kami bertawakal sepenuhnya hidup kami kepadamu ya Allah. Engkau bimbinglah kami ya Allah. Berikanlah pedoman dan hidayat kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang kami putuskan, setiap apa yang kami lakukan, semuanya mendapat suluhan kebaikan daripadamu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Penonton, jangan lupa temu janji kita pada esok hari pagi, masa kita masih lagi bersama dengan Al-Quran. Anda jangan lupa tafsir dan taranum surah Az-Zumar. Kita akan merujuk 20 ayat yang ke-22, 23 dan 24. Panel kita masih lagi sama, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Penonton, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran, cinta Al-Quran. Bukan semua orang ada rezeki mata mereka di awal pagi untuk melihat Al-Quran. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.